Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini saya ingin menerangkan tentang ajaran sesat iaitu menolak kewajipan syariah. Saya Amir Azman bin Abdul Manaf dari kumpulan 7. Student kad saya pula 2021 393375. Okey, apakah itu ajaran sesat? Ajaran sesat merupakan sesuatu yang direka oleh manusia tidak mengira zaman. Munculnya pada zaman Rasulullah SAW dulu pun ada banyak ajaran sesat. Kira perlu membaca dengan lebih mendalam dan membandingkan satu antara satu sama lain untuk mengetahui mana satu yang betul. Di Malaysia pula, kemunculan ajaran sesat di Malaysia dipengaruhi oleh agama Hinduism, Buddhism dan ajaran Yunani. Okay. Terdapat sesetengah yang memutarkan belitkan ajaran agama demi menguntungkan diri sendiri. Kira dia buat cabangan lagi satu untuk mengambil keuntungan dari masyarakat setempat yang tidak mempunyai pelajaran yang tinggi. Saya menekankan tentang ajaran Hasan Anak Rimau. Kenapa ajaran ini sesat? Ajaran ini mengaku dirinya sebagai Tuhan, menyelewengkan ajaran Al-Quran dan menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, konsep. Ajaran sesat ini berasal daripada negeri Kelantan, Malaysia. Tarikat Zikrullah Hasan Anak Rimau, Ratib Kuwat Haji Hasan, Tarikat Batin Pak Cu Hasan dari Al-Muzjati. Ini semuanya ajaran sama. Dia nama berbeza sebab mengikut tempat mana masyarakat setempat tu berada. Ajaran ini bercampur fahaman yang bercampur aduk. Kiranya semua salah. So antaranya ialah Batiniyah, Animism, konsep Nur Muhammad dan Wahdatul Wujud. Sufism dan tasawuf menjadi sasaran utama bagi membersihkan dan meninggalkan ajaran dunia. Kira di dunia bagi mereka tiada apa-apa. Mereka memang aim untuk akhirat saja. Di mana pengikutnya meninggalkan ibadah solat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lain kerana mereka mempercayai ibadah-ibadah ini mampu menyesatkan mereka. Sejarah berasaskan wujudiyah bataniyah yang bermaksud perbezaan antara para ulama daripada sudut disiplin iman dan sufism. Kajian ini menggunakan metodologi sejarah, analisis dan buku-buku akidah dan tasawuf. Pelbagai masalah akan timbul sekiranya baca salah penterjemahan kerana mengikut ulama-ulama terdapat banyak terjemahan pasal sesuatu perkara itu. Kiranya ajaran ini diasaskan pada 1980 oleh Hasan bin Yaakob. Berikutnya juga nama panggilannya iaitu Tok Ayah Hasan, Pak The Hasan. Beliau dilahirkan di Kampung Cetuk, Pasir Mas, Kelantan pada tahun 1914. Hasan ini ialah seorang yang tidak berilmu. Dia sendiri mengaku dirinya jahil dan mengatakan bahawa beliau mendapatkan ajaran ini daripada Tuan Guru Haji Hussein, di mana beliau sendiri, Tuan Guru Haji Hussein, membantah yang beliau telah mengajar dia. Ciri-ciri kesesatan. Ni tambahan daripada yang tadi. Iaitu menunaikan solat Jumaat hari Sabtu, mengatakan bahawa solat Jumaat itu diwajibkan atas lelaki dan perempuan, bukan sahaja lelaki. Seterusnya dia menolak ajaran Al-Quran serta-merta. Tok Hasan ini mengaku dirinya sebagai Tuhan dan mengajar anak muridnya di mana guru berada di mana-mana saja dan mengaku sebagai pemegang kunci syurga. Beliau tidak mengajar pengikut-pengikutnya untuk tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahawa manusia merupakan Tuhan dan Tuhan adalah manusia. Selanjutnya, beliau melantik pengikutnya sebagai wali Allah SWT. Seterusnya, cara penyebaran ajaran sesat ini. Mereka menyebarkan ajaran sesat ini di Kampung Bukit Masa di jajahan Tanah Merah. Apabila Tok Hasan ini meninggal, dia ambil alih oleh anaknya iaitu Yusuf bin Hasan. Dia dipanggil Nabi Yusuf oleh pengikutnya. Penyebaran ajaran sesat ini dilakukan secara terang dan terbuka, tetapi ramai masyarakat yang sekalian itu menolak. Ini merupakan syarat menjadi ahli, iaitu perlu hadir majlis ratib berkali-kali sehingga dipercayai oleh Maha Guru, tidak boleh memberitahu orang lain. Sebab dia kerana dia kata apabila Islam awal-awal datang, Nabi pun
kiranya menyebarkan Islam secara diam-diam, iaitu saudara, jiran dan orang berdekatan. Okey. Seterusnya adalah mereka perlu ke Madrasah Hasan Anak Limau untuk mengikutkan zikir dan tahlil pada setiap malam Jumaat. Bayaran khas ahli tidak ditetapkan. Kiranya ada bayaran yang masyarakat perlu bayar pada Tok Hasan ni untuk untuk mengikuti ajaran beliau. Faktor-faktor penyebaran. Kelemahan dari segi penguatkuasa undang-undang di mana Mahkamah Agama tidak boleh menjatuhkan penalti yang berat kepada orang-orang yang sesat ini. Seterusnya, masyarakat yang jahil senang diperdayakan, senang ditipu kerana tiada pelajaran di awal tangan. Okay. So, seterusnya, dunia media massa yang tidak ditapis. Kiranya di TV semua tunjuk ajaran sesat begitu saja. Seterusnya, implikasi. Ajaran sesat mampu merosakkan akidah seseorang itu. Betul. Juga dapat menutup minda daripada ajaran yang baru, menjadi fanatik. Kiranya dia akan mengikut tok gurunya sampai mati. Juga aktiviti memuja dan amalan-amalan syirik yang akan menyesatkan lagi individu tersebut. Juga ajaran sesat ini akan mendorong pengikutnya kufur, sehingga mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Mereka akan sesat seumur hidup dia. Juga ajaran sesat ini mewujudkan masyarakat yang berpuak-puak dan berpecah belah, yang kita tidak sepatutnya melihat dalam masyarakat lah. Ini merupakan fatwa dia. Kamu boleh Google saja, akan jumpa benda yang sama. Fatwa daripada negeri Selangor telah diterbitkan pada 19 Oktober 1995. Okay, cara-cara mengatasi ajaran sesat ini. Kerajaan boleh mengeluarkan fatwa dan penguatkuasaan di mana ahli-ahli ajaran sesat ini akan diambil dan dididik semula ke jalan yang benar. So, seterusnya ialah mendidik masyarakat betapa bahayanya ajaran sesat ini kepada akidah seseorang. Seterusnya, mewujudkan tempat pemulihan. Kita tak perlu condemn orang-orang yang sesat ini, kira kami mendidik dan memberi kaunseling kepada mereka untuk ke jalan yang benar. Okay, seterusnya, kesimpulan dan cadangan. Cadangan saya ialah rajinkan mendidik diri, memahami agama sendiri dengan lebih mendalam. Kami dekat Malaysia ni selalu ambil remeh saja sebab kiranya agama ni datang dari ibu bapa kita dan kita pun agama Islam, tapi kita tak macam tertarik pun dengan agama kita sendiri. Kita sepatutnya ingin mempelajari dia dengan lebih kiranya faham lebih. Seterusnya ialah berpegang teguh pada ahli Sunnah wal Jamaah yang berpadukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kiranya ni dua kita orang punya contoh teladan kita. Seterusnya ialah membuat kajian sebelum menerima sesuatu yang baru. Jangan mentang-mentang dia seorang yang tengah famous ke apa, kita orang ambil je perkataan dia. Tak boleh macam tu. Kita kena buat kajian, bandingkan satu sama lain, ulama' ni cakap apa, ulama' ni cakap apa. Kiranya baru kita tahu kebenaran tu untuk diri sendiri. Seterusnya ialah artikel saya. Artikel yang saya olahkan hari itu. Kiranya saya memilih tajuk ini, Islamofobia di negara barat berdasarkan premis yang palsu. Apakah itu Islamofobia? Islamofobia bermaksud diskriminasi dan prasangka terhadap agama Islam. Istilah ini dari tahun 1980-an yang telah menjadi pilihan rama selepas aksiden 9/11 yang kapal terbang jatuh ke World Trade Center tu. So pada tahun 1997, Badan Amanah Dunia Media memberi definisi bahawa Islamofobia ialah rasa takut dan benci kepada orang Islam, yang di mana orang Islam telah didiskriminasikan dari sosial, ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pada tahun 2001 pula, Stockholm International Forum on Combating Intolerance telah mengistarkan bahawa isu ini adalah isu yang melanggar nilai-nilai asas manusia. Seterusnya, ini adalah info bibliografi penulis karya tersebut, yang itu ditulis oleh Stuart Chambers, diterbitkan di laman Akhbar The Conversation pada tarikh 22 Januari 2021. Seterusnya, ini adalah pengenalan penulis dan macam mana dia berfikir.
Background dia merupakan dia seorang pensyarah di School of Sociology and Anthropology Studies di Yale University di Ottawa. Okay, so beliau tinggal di Ottawa, Ontario, Canada, dan beliau memenangi ijazah kedoktoran dalam Religious Studies, ijazah sarjana dalam sejarah. So latar belakang beliau memang minat agama lah dan sejarah. Okay, seterusnya, ini adalah cara beliau berfikir. Beliau memang berani memegang macam isu yang hangat lah. Kiranya beliau tidak takut untuk memberi pendapat beliau. Antara contoh artikel beliau ialah How to Make the History of Ideas More Engaging for Students, Letter of Editor, The N-Word, That Dare Not Speak Its Name, and Religious Vandalism. Ini list satu adalah contoh Radical Vandalism dan Undermining of Secular Values. Terusnya, komentar saya ialah artikel ini amat menarik dan berjaya mendidik para pembaca tentang hal ini secara terperinci. Usaha beliau untuk berani bersuarakan pendapat dan perkara yang benar yang memerangi sesuatu yang negatif yang telah memberi imej yang buruk kepada umat Islam sejak 1911. Ringkasan artikel. Kejadian itu iaitu serangan pengganas berjaya menguatkan sifat kebencian orang Barat terhadap orang Muslim. Kiranya setengah orang masih memegangi grudge itu, di mana dia juga menunjukkan di dalam artikel itu, yang mana Douglas Murray cakap dunia ini menggunakan lebih kurang orang Islam, dan di mana artikel beliau menerangkan di mana kebanyakan Muslim menolak keganasan ekstrim dan terdapat banyak penyelidikan yang telah dijalankan yang menyokong fakta ini. Kiranya beliau memberi sesuatu perkara, lepas tu ada hard support belakang perkara itu. Dan juga menyatakan bahawa andaian isu ini hanyalah andaian masyarakat yang berdasarkan agenda penipuan. Ini isu yang dibawa oleh penulis yang di mana dia berkata pasal Islamofobia. Kamu boleh baca di sini, di mana dia menekankan di mana setengah orang berfikir mana orang Muslim ini sebagai pengganas, namun tidak sama sekali. Juga beliau juga berpegang teguh dan menolak keganasan ini dan mengatakan bahawa satu generasi, satu masyarakat ini adalah salah dan tidak bermoral. Seterusnya, maklumat yang baru diperolehi. Saya berharaplah para pembaca dapat menghilangkan prasangka ini yang tidak benar sama sekali. Artikel ini memberi penjelasan positif tentang isu ini yang di mana Islamofobia itu berdasarkan andaian masyarakat yang tidak benar sama sekali. Kiranya tiada hard evidence belakang perkara itu. Hal ini kerana ramai orang tidak mengambil indah pada perkara yang berlaku pada mereka. Tapi dekat Malaysia ni kami tak nampak teruk sangat Islamofobia. Kiranya di luar negara di mana orang diskriminasi kerana pakai tudung macam tu. Seterusnya, rumusan. Islamofobia ni bukanlah sesuatu yang baru, tapi wujud dari zaman Rasulullah SAW dulu lagi, di mana penduduk Mekah tak suka ada ajaran baru. Saya ambil dari hadis Sahih Muslim, hadis 145 bab iman, di mana Islam bermula sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali kepada sesuatu yang asing seperti awalnya. Maka berbahagialah orang-orang asing itu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.